Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Demikianlah umpamanya siapa yang membelakangi dunia dan bekerja untuk menambah ilmu, lalu dia bersabar atas segala kesusahan mencari ilmu itu, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh syariat. Maka ketika dia berada dalam keadaan begitu, tiba-tiba Allah membawa kepadanya kelembutannya, membawa kemakrifatannya serta pakaian yang dikhususkan baginya sebagai tanda kesayangan di atas kesayangan. Ya, di sisi Allah Ta'ala ada gantinya terhadap apa yang luput daripadanya dari benda-benda yang lain, yang berkaitan dengan dunia. Sebab itu jika terluput daripadamu sesuatu, maka jangan merasa duka cita kerananya. Sesungguhnya tuannya akan bertindak pada hartanya. Bukankah si hamba dan apa yang dimilikinya itu adalah buat tuannya? Apa yang diambil oleh tuanmu, engkau akan mendapat gantinya besok. Api neraka akan berkata kepadanya, hai hamba mukmin, silalah berlalu, sesungguhnya cahayamu telah memadamkan jilatan panasku. Demikian keadaannya di dunia. Jika teguh iman seseorang itu dan batinnya berhubung dekat kepada Allah Ta'ala, akan datang api kebencanaan, lalu berdiri di perjalanan hati. Datang api mujahadah, lalu berdiri di perjalanan para murid. Dan sahamba itu akan diambil oleh api mujahadah itu. Apa yang sisa dari usianya di dunia dan pandangannya kepada manusia. Sedang iman yang sempurna pula akan mengatakan kepadanya, wahai hamba mukmin, silakan berlalu, sesungguhnya cahayamu telah memadamkan jilatan panasku. Jika tidak akan membahayakannya lagi di dunia panah-panah yang menghujani tembok bentengnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita telah jelaskan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahawa siapa yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepadanya, maka dia nescaya menjadikan kehidupannya ini tunduk kepada syariat, sehingga ketaatannya kepada syariat, yakni hukum hakam Allah SWT, membawanya kepada kelembutan Allah Ta'ala, dan diangkat oleh Allah SWT pada keadaan, pada kedudukan yang Allah Ta'ala cintai. Maka siapa pun yang membelakangi dunia dan berusaha untuk menambahkan ilmunya supaya dia dapat mengenali syariat dengan sebenar, maka Allah SWT pasti memuliakannya. Bila kita melihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik manusia,
Bagaimana Rasulullah membentuk para sahabat, bahkan membentuk seluruh dunia ini. Rasulullah tidak bentuk mereka dengan harta. Rasulullah juga tidak bentuk mereka dengan kuasa. Rasulullah SAW juga tidak bentuk mereka dengan hiburan atau sebagainya, sebagaimana cara para pemerintah membentuk rakyat mereka. Sebahagian pemerintah membentuk rakyat mereka dengan hiburan, sebahagian mereka membentuk rakyat mereka dengan harta, sebahagian mereka membentuk rakyatnya dengan kuasa. Tetapi Nabi SAW membentuk manusia dengan syariat, membentuk manusia untuk mengenali Allah dan mencintainya, dan taat pada syariatnya dan mengikutinya dan menyebarkannya. Maka kerana itulah Rasulullah telah mengangkat kedudukan manusia itu mulia. Manusia ini bukan dididik dengan harta atau kuasa atau dengan hiburan, tetapi dididik dengan syariat. Ini ataupun perkara ini yang hilang di atas dunia hari ini. Kita lihat mana-mana pemimpin yang naik, bagaimana dia bentuk rakyat. Sebagai membentuknya dengan kuasa autokrasinya, maka rakyat dalam tekanan, dan tidak ada perkara yang baik terhasil di negara tersebut. Ada pula yang membentuk dengan kemewahan, maka rakyatnya lalai dan cuai, lemah. Ada juga yang membentuk dengan hiburan, penuh hiburan, filmnya, lagunya, maka membentuk jiwa yang rapuh sehingga hilang identiti, bukan hilang kesungguhan dalam hidup. Dan ada yang dibentuk, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Khulafa' Rashidun, dalam membentuk manusia dengan syariat, hukum Allah. Bila Rasulullah bentuk manusia dengan syariat, di mana pun mereka berada, mereka akan takwa Allah. Di mana pun mereka berada, mereka akan menjunjung syariat Allah. Di mana pun mereka berada, mereka akan tenang dengan apa yang mereka lakukan. Kerana syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia ini bukan untuk Allah. Tak ada yang menjadi kelebihan ataupun kita katakan Allah Ta'ala ambil faedah daripada syariat ini. Tidak. Syariat ini untuk faedah manusia. Apa pun yang kita buat untuk kita, untuk kebahagiaan kita. Bila Allah SWT menyuruh kita mencintainya, bukan untuk Allah, untuk kita. Sebab bila kita cinta yang lain dari Allah, maka kita tak akan tenang. Bila kita ingat yang lain dari Allah, kita tak akan tenang. Bila kita bergantung selain dari Allah, kita tak akan kuat. Bila mana kita berharap selain Allah, maka kita tidak akan mulia. Maka apa pun yang kita buat tidak menjadikan Allah keutamaan dalam hidup kita, yang binasanya kita. Allah kekal berkuasa, kekal mulia dan terpuji. Kata apa yang Allah Ta'ala turunkan yang berupa syariat untuk memuliakan manusia, sama ada kemuliaan dunia mereka, apatah lagi kemuliaan akhirat mereka dengan syurga. Sama ada kemuliaan fizikal mereka, apatah lagi kemuliaan rohani mereka dan mental mereka. Akhir kita lihat orang-orang yang jaga syariat, orang-orang yang patuh hukum hakam, bukan mereka meninggalkan apa sahaja menyalahi syariat walaupun sekecil-kecil dosa. Kerana iblis dan syaitan, bila dia berhadapan dengan orang beriman, yang pertama dia lakukan ialah mengeluarkannya dari Islam, dan dia tak berjaya. Dia tak akan berjaya. Yang kedua ialah dengan cara memerangkap orang beriman melakukan dosa besar. Itu juga dia tidak berjaya, kerana adanya taubat. Kerana dosa besar ini terlalu dimaklumi oleh orang beriman. Dia cuma ada satu lagi jalan, melalui dosa kecil. Kerana ramai yang mengambil mudah dosa kecil. Dalam hadis
Nabi SAW menyatakan, ala wa inna syaitana qad ya'isa min an yu'bada fi biladikum hadhihi abadan walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtaqiruna min a'malikum fasayarda bihi. Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya syaitan itu sudah berputus asa untuk disembah di negara kamu ini, yang di negara umat Islam, tetapi dia masih mengharapkan kamu taat kepadanya pada dosa kecil, lalu dengannya dia akan redha pada kamu. Akhirnya kita lihat, bila syaitan tak berjaya untuk memerangkap orang beriman dalam dosa besar, kan dosa besar ni maklum, zina, mencuri, mengumpat. Yang berzina akhir taubat lalu berkahwin, yang mengumpat akhir bertaubat lalu berhenti, ataupun ditangkap, lalu tu berhenti dengan sebab ditangkap. Tetapi ada satu perkara menjadi lubang ataupun jalan manusia taat pada syaitan. Apa dia? Dosa kecil. Yang kamu remeh-remehkan kecil, dia berjaya. Kerana orang lupa untuk bertaubat pada dosa kecil. Ya, orang ingat bila taubat dosa besar. Sebab dosa besar sentiasa orang dendangkan, orang sebut, orang ingat. Tapi dosa-dosa kecil mula menjadi kebiasaan. Mengumpat, kebiasaan kita. Mula kita menghina orang, kebiasaan kita. Keturunan orang kita mainkan, ia menjadi kebiasaan kita. Jadi benda ni yang manusia tak nampak, ia dosa, dek kecilnya, ataupun dia meremehkannya. Tetapi itulah jalan syaitan merasa redha kerana dia ditaati. Mak syaitan dia nak orang ikut juga dia. Sebab itu dalam Quran sebut, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali-kali kamu ikut apapun jejak-jejak langkah syaitan. Bahkan kita diajar menyalahi apa yang disukai oleh syaitan. Syaitan suka je benda tu, kita akan menyalahinya dengan membenci. Syaitan benci, kita akan suka. Maka dosa-dosa kecil, kata para ulama, juga wajib bertaubat. Namun dosa kecil ini terhapus dengan beberapa cara. Yang pertama, terhapus dengan cara taubat. Itu ialah cara yang paling cepat, taubat pada Allah. Sebab itu kita bertaubat dosa kecil dan dosa besar. Dan kerana itu kita amalkan istighfar dan sebagainya sebagai satu taubat. Taubat atas dosa kecil. Yang kedua ialah dengan memperbanyakkan amal kebaikan. Buat banyak amal kebaikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kali kamu buat jahat, cepat-cepatlah buat baik, kerana ia akan menghapuskannya. Buat jahat di sini ialah dosa-dosa kecil. Bila buat dosa kecil, maka cepat-cepat buat baik, bukan banyakkan buat baik. Yang ketiga ialah bersabar atas musibah. Ia penghapus dosa kecil. Sabar dengan musibah yang berlaku dalam hidup. Kehilangan harta, musibah pada perniagaan sebagai contohnya, musibah pada anak-anak kita. Dan yang keempat, kata ulama, ialah dengan bersabar atas penyakit. Penyakit kena sakit, kan dia termasuk dalam musibah. Itu musibah pada hal yang lain umum. Sakit ini khusus untuk kita. Bila Allah timpakan penyakit pada kita, maka akan dihapuskan dosa, dibersihkan daripada dosa. Maka dengan cara tersebut, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Tapi paling baiklah taubat. Kadang-kadang kala kita tak punya kesempatan untuk buat baik, dan kadang-kala Allah tak uji kita dengan musibah atau penyakit, tapi dosa itu berlaku dan nikmat itu diperolehi. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang engkau lihat dia terus dapat nikmat walau dia sedang melakukan dosa, ketahuilah itu adalah istidraj, bukan nikmat. Istidraj maknanya satu kemurkaan Allah. Habis Allah beri nikmat, kenapa? Kerana Allah berjanji setiap manusia akan dicukupkan nikmat.
Dicukupkan. Dan selepas itu Allah akan nilai dia. Maka orang-orang yang melanggar perintah Allah, ya Allah akan beri nikmat. Kerana itu janji Allah mencukupkan. Tapi selepas itu akan datangnya hukuman dan azab. Berbalik apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Baik, bila kita melakukan ataupun nak kuatkan syariat dalam hidup kita, maka dua perkara kita kena buat. Yang pertama, membelakangi dunia. Yang kedua ialah menambahkan ilmu kita. Sebab dengan cara itu kita dapat menjunjung syariat. Kan dunia sentiasa mengajar kita langgar syariat. Langgar. Dek kerana kita nak dunia, dek kerana kita nak himpun dunia, nak banyak dunia, nak kaya. Lalu ramai mana langgar syariat. Lalu mereka cuba menghalalkan dengan cara-cara yang lain. Tentang dunia, sifatnya beracun. Sifatnya seperti kalajengking. Mesti dia akan menyengat kita. Maka kita perlu tahu untuk merawatnya, untuk mengelakkan daripada racun dunia. Ya, para ulama bila mengatakan ini dirham dan dinar itu bagaikan kalajengking yang punya racunnya, maka jangan kamu menyentuhnya. Mereka kamu kena tahulah, nak sentuh kalajengking jangan sembarangan. Maka kamu kena ada ruqyah, ada pendindingnya. Kalau ditanya apakah pendinding ini pada racun dunia, pendindingnya ialah kamu kena pastikan jalan cara kamu mendapatkan dunia ini halal. Pastikan itu. Yang kedua, cara kamu keluarkan pula dunia ini juga halal. Jalan masuknya halal, jalan keluarnya halal. Dalam hadis Nabi SAW berkata, di antara soal jawab anak Adam di hari akhirat kelak, wa ammalihi min aina iktasabahu famima min aina iktasabahu, dan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu, daripada mana dapat, wa fima anfaqahu, dan ke mana dia keluarkan belanja. Bila kita sebut membelakangi dunia, kan itu hadirnya sifat zuhud. Zuhud bertujuan membelakangi dunia, kata ulama. Bila kita sebut perkataan zuhud yang terdiri daripada 3 huruf, zahada. Zai maksudnya ialah tarkuz zina, tinggalkan perhiasan. Ha artinya ialah tarkul hawa, tinggalkan hawa nafsu. Dan dal pada kalimah zuhud ialah tarkud dunia, tinggalkan dunia. Dan dengan kalimah zuhud yang kita bicarakan sebelum ini, memberi maksud ialah meletakkan dunia pada neracanya. Bukan pada neraca syahwat, bukan pada neraca kebiasaan adat, tapi neraca syariat. Siapa pun yang mengambil dunia dengan syariat, maka dia zuhud. Dia kerja, dia cari yang halal. Dia kerja tak melalaikan dia dari Allah. Dia kerja tidak mengganggu ibadatnya, maka ini zuhud. Tapi siapa yang terjebak dalam mencarinya lalai, dalam mencarinya cuai halal dan haramnya, maka orang ini tidak zuhud. Orang ini mengikut syahwat dan nafsu. Oleh sebab itu, orang yang kita sebut nak menjunjung syariat ini, dia mesti ada kekuatan untuk membelakangi dunia. Kata ulama, orang yang bijak itu ada 3. Al-uqala'u thalathatun. Orang bijak, orang ada akal, ada 3 golongan. 3 jenis orang. Yang pertama, orang yang tinggalkan dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Dia tinggalkan dunia sebelum dunia tinggal dia. Yang kedua ialah orang yang memakmurkan kuburnya sebelum dia masuk kubur. Dia dah siapkan kubur dia dengan amal taat, dengan segala zikir dan ibadat. Maka orang ni orang bijak, dia dah siapkan kubur dia sebelum dia masuk, sebelum itu qabla nuzuli ilaiha, sebelum dia turun padanya. Dan yang ketiga, orang yang sudah mencari redha Allah di dunia sebelum dia bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Kat dunia dah buat benda yang Allah redha, supaya nanti kita jumpa Allah, Allah redha. Maka ini orang yang bijak. Jadi antara yang bijak itu tinggalkan dunia sebelum dunia tinggalkan kita.
Perkataan membelakangi dunia tersebut ialah tidak meletakkan keutamaannya. Yang kedua ialah bersungguh-sungguh dalam menambah ilmu. Bila Rasulullah SAW wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan pada sahabat. Nabi kata, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma faqulu lahum marhaban biwasiyati Rasulillah. Akan datang satu waktu bila aku tak ada nanti, mereka akan mendatangi kamu untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, nanti aku tak ada, mereka akan mendatangimu untuk menuntut ilmu. Sekiranya kamu melihat mereka katakan kepada mereka, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang wasiat Rasulullah. Mereka ini wasiat Rasulullah sama-sama. Yang datang semata-mata nak menuntut ilmu, ini wasiat Rasulullah. Maksudnya ini adalah apa yang Rasulullah wasiatkan. Fa'allimuhu, maka ajar mereka. Kalau mereka datang kepada kamu menuntut ilmu, maka ajar. Jangan sia-sia waktu mereka datang. Sebab itu bila kita baca kisah Yahya al-Laythi rahmatullahi alaih, salah seorang daripada anak murid kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Darul Hijrah. Dia datang daripada Andalusia, jauh, Spanyol, pergi ke Madinah menuntut ilmu. Dan difokus pada menuntut ilmu. Satu ketika di kota Madinah ada gajah datang. Orang bawa gajah, pameran gajah. Jadi orang Madinah pun keluarlah nak tengok gajah. Maka Imam Malik, dia pun tahu anak murid ni pun nak berhibur juga ni. Pergilah tengok gajah. Keluar tengok gajah. Berhenti kejap biar anak murid boleh tengok gajah. Dulu kau sebut gajah ni ajaib, dulu gajah. Melainkan Yahya al-Laythi tak bergerak, duduk situ. Lalu kata Imam Malik, kenapa kamu tak keluar macam orang lain tengok gajah? Kata Yahya, tuan guru, saya datang bukan nak tengok gajah, saya nak menuntut ilmu. Saya datang dari jauh, saya bukan niat nak tengok gajah, saya menuntut ilmu, saya fokus. Maka Imam Malik kagum dengan dia. Dan dia di antara salah seorang periwayat kitab Muwatta. Menjadi orang ni, kita datang bukan nak tengok gajah, kita datang nak menuntut ilmu. Lihat kesungguhan mereka menuntut ilmu. Sehingga kesungguhan tadi tidak, kalau kita baca, luar biasa cara mereka. Al-Imam ataupun seorang ulama, Al-Marhum Syekh Abdul Fattah bin Quddah, bila mengarang kitab Safahat min Sabrul Ulama ala Syada'idil Ilmi wa Tahsil, iaitu lembaran kisah kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu dan memperoleh ilmu. Lalu beliau cerita macam-macam kisah, bersungguhkan dulu menuntut ilmu, daripada zaman sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sehingga kepada akhir umat ini. Umat ini sentiasa ada kebaikan sebagaimana ada orang yang suka menuntut ilmu. Kalau dalam kalangan umat Islam ini masih ramai yang sayang dan suka menuntut ilmu, selagi itu kita ada kebaikan. Tapi kalau sekiranya dalam masyarakat kita dah tak suka menuntut ilmu, ketahuilah mereka semuanya berjiwa mati. Ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dia pergi ke satu kampung, solat jemaahnya jaga, Masya Allah. Pergi solat balik. Majlis ilmu tak ada. Lalu kata Ats-Tsauri kepada muridnya, jom kita keluar. Kita tak duduk kampung ni hatinya dah mati. Tapi kenapa Ats-Tsauri tak pergi kuliah, Ustaz? Sebab tak bagi kuliah, dia tak bagi kuliah. Tentang penyakit tak nak bagi kuliah surah masjid ni bukan penyakit baru, penyakit lama dah. Kerana kesan hati yang mati. Okay, bagi dia surah masjid ni kita semayang, betul balik. Semayang balik. Dia lupa ilmu itulah yang akan mengikat solat, yang akan menambahkan jemaah. Tapi berlaku kekangan sejak dulu sampai sekarang. Kekangan itu berlaku dengan pelbagai nama.
Asalkan mereka akan kekal majlis ilmu. Maka itu tanda jiwa yang dah mati. Sebab itu kecenderungan ulama-ulama dahulu membina pondok mereka sendiri, membina ribat mereka sendiri, membina pusat pengajian mereka sendiri kerana sebab itu. Mereka mengetahui sebab itu akan berlaku cepat atau lambat. Supaya proses menuntut ilmu terus berlangsung. Kan ini kebaikan umat. Umat ini sentiasa baik. Bukan orang yang datang semata-mata menuntut ilmu. Maka Allah muliakan dengan pelbagai kemuliaan. Ini Abu Darda, satu ketika seorang datang jumpa dia. Dia kata, kenapa kamu datang jumpa aku? Kamu ada hajat ke? Kamu nak bisnes ke? Dia kata, tak. Saya datang semata-mata nak menuntut ilmu. Saya tak ada projek lain. Saya bukan nak ke lain-lain. Cuma nak menuntut ilmu. Lalu kata Abu Darda, bergembiralah. Kan Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan jalannya ke syurga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan malaikat terus menghampurkan sayap. Maksudnya daripada orang tu keluar daripada rumah nak pergi tempat majlis ilmu, malaikat hampurkan sayap dia. Sebab apa? Suka dia buat. Suka. Bukan pergi baliknya dia beradan jihad. Kalau dia mati syahid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man kharaja liyatlub al-ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sehinggalah dia selamat sampai ke rumah dia. Jadi kalau dia keluar dari rumah semata-mata nak menuntut ilmu, dalam perjalanan balik tu, di balik rumah tetap dia dinamakan perjalanan menuntut ilmu. Tentu kalau kita tengok insurans punya, polisi insurans atau sok-sok, bagi pekerja, orang kalau dia aksiden waktu dia pergi kerja, dia tetap dapat insurans, dapat sok-sok tu. Atau dia pulang daripada kerja, sebelum sampai rumah dia dapat jaminan itu. Ada jaminan yang lebih besar pada itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab itu kesungguhan dalam menuntut ilmu tadi menjadi sebab kepada seorang itu mampu memahami syariat dengan sebenar. Kerana menuntut ilmu ini, kata ulama, inilah satu cara untuk muhadzibun lin nufus, mendidik jiwa. Kata kita ni perangai macam-macam ada. Emosi macam-macam, cara fikir macam-macam. Maka kita tak mampu didik diri kita melainkan dengan ilmu. Kerana ilmu yang melembutkannya, ilmu yang uli balik perangai jahat kita tu, lalu membentuk perangai baik. Sebab itu dia ajar kepada kita untuk bermujahadah cari ilmu. Kan itu satu cara untuk didik kita. Tak tahu orang nak didik kita payah, ilmu akan didik kita. Yang kedua, kata ulama, kerana ilmu itu sifat nurul basirah, ialah cahaya kepada hati. Cahaya pada hati itu ilmu. Kita cahaya mata, kita ada cahaya hati. Tuan-tuan, bila seorang itu ada ilmu, dia nampak halalnya, haramnya, dosa, pahala dengan pandangan yang tajam. Sebab itu Allah gambarkan orang tak ada ilmu ni sebagai buta. Buta, tak nampak. Padahal jelas ilmu tu jelas. Habis kerana dia buta matanya, lalu Allah menyatakan mereka ini bukan buta mata ini, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi buta hati yang dalam dadanya. Maka ini disebut nurul basirah. Kata orang beriman, lagi banyak ilmunya, maka lagi dalam, dakik, tajam pandangan hati dia. Dan kalau kita tambah ilmu, tambah, maka pandangan hati kita makin tajam. Walaupun kita rabung mata, walau kita pakai spek, tapi nurul basirah ni kuat, sehingga cahaya ini dapat bezakan jin dan malaikat, suara syaitan atau suara malaikat. Dia dapat bezakan. Ini ilmu. Dan yang ketiga, kata ulama, kerana ilmu inilah yang akan menjadikan seorang benar-benar akan takut pada Allah. Kita, tuan-tuan, nilai ilmu kita, kadar ilmu kita, maka begitu kadar takut kita. Tuan-tuan tengok ular, tak tahu apa tentang ular, tak takut, pegang macam tu je. Tapi kalau dah tahu, takut. Sebab tahu patukannya berbisa,
sekian-sekian. Sebab kita ada ilmu datang takut. Kalau tak ada ilmu kita pun tak takut. Tapi tak takut tu boleh buat pada binasa. Takut boleh membawa keselamatan dan sejahtera. Kerana itu bila Allah memuji ulama, ini orang yang ada ilmu, innama yakhshallaha min ibadil ulama, dan surah Fatir ayat 28, bahwasanya yang benar-benar takutkan Allah di kalangan hamba-Nya ialah para alim ulama. Sebab ilmu dia ada. Kalau itu kita tak mungkin orang tu kata saya takut Allah. Bila mengaji tak mengaji tapi takut Allah, dia tak akan terhasil dengan betul. Takut itu tidak akan pergi pada dorongan yang betul. Macam kita tengok ada orang takut mati, tapi dorongan pada takut mati itu tak betul. Takut mati dia pun makan sayur, makan vitamin, tu masuk takut mati dia. Dia jogging, tengok orang batuk dari jauh dia lari, takut mati. Pakai topeng sentiasa, tidur pun pakai topeng. Kenapa? Dia takut mati. Tapi bukan takut mati itu yang Islam nak. Yang tak mendorong apa-apa, cuma mendorong menjaga keselamatan diri, yang akhirnya juga akan mati. Duk pakai topeng sangat, akhirnya lemas sebab pakai topeng, mati juga. Orang nak jaga nyawa tadi, dia juga takut mati. Tapi takutnya tak bawa pada dorongan yang Islam syariatkan. Kita diajar takut mati dengan maksud banyakkan amalan, banyakkan ketaatan. Takut mati kita menjadikan kita tak berani buat benda haram. Itu takut mati. Sebab tu ada orang dia takut mati, dia jadi tidak waras. Islam bukan ajar takut macam tu. Islam ajar kita takut mati, takut sekian-sekian. Tapi ada dorongan yang betul. Bila kita sebut takutkan neraka Allah, ada dorongan yang betul. Lalu kita mencari benteng-benteng daripada neraka, berupa sedekahnya, berupa tangisan taubatnya. Ini benteng daripada api neraka. Berupa ketaatannya, berupa persahabatan yang baik, berupa doa. Kan doa itu benteng daripada api neraka. Sebab bila seorang hamba menyebut Allah ma'ajirni minan nar, Allah ma'ajirni minan nar, neraka berkata, ya Allah, dia berlindung kepadamu daripadaku, maka lindungi dia. Maka doa ini benteng dari neraka. Sama juga sedekah, benteng pada neraka. Sama juga ilmu, benteng pada neraka. Ini ilmu. Dan juga kata ulama, kerana ilmu itu adalah jihad, bukan seafdal jihad. Afdal jihad ilmu. Orang kalau tahu bahawa ilmu ini, kenapa saya nak belajar, dia macam kita berjihad. Tuan-tuan, bila kita pergi perang, lalu kita akan bersungguh-sungguh perang, sama ada kita mati syahid atau kita menang. Maka orang yang berada dalam majlis ilmu, maka kemuliaannya seperti orang yang berperang pada jalan Allah. Bahkan Nabi SAW bila dihantar kelompok sahabat pergi berperang, Nabi akan tinggal sekelompok lagi, kerjanya tuntut ilmu. Nabi letakkan mereka, kerana mereka ni satu level, bukan mereka mungkin lebih mulia. Bila Allah Ta'ala menyebut falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bila Allah menyatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, tak bolehlah semua pergi keluar perang, kata Allah. Maka hendaklah ada satu kelompok liyatafaqahu fid din, untuk mereka ini belajar, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan bila balik orang berperang ke tempat mereka, maka yang belajar ini akan memberi peringatan apa yang mereka belajar. Ya, Rasulullah SAW atas satu kelompok perang, satu kelompok lagi kena duduk sini untuk belajar. Awak jangan mana-mana, duduk sini. Apa fungsinya? Bila Allah sebut fungsi pertama, dia tafaqahu fid din, untuk dia lebih mendalam dalam ilmu agama, ini panggil tafaqquh. Dan yang kedua, wal yunziru, dan untuk memberi peringatan, menyampaikan apa yang dia belajar tadi, idza raja'u ilaihim, bila orang berperang tadi pulang kepada mereka. Dan bila kita sebut kenapa bersungguh menuntut ilmu, kerana Allah yang suruh kita tambah ilmu. Dalam surah Taha Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, doalah, cakaplah, buatlah, ya Allah tambahkan ilmu aku.
Kata ilmu ni bila dia bertambah, dia jadi makin mahal. Barang-barang dunia bila dia bertambah, dia jadi makin murah. Benda-benda dunia ni kalau banyak, jadi murah lah. Ayam banyak, murah ayam tu. Ilmu bila banyak, dia tak jadi murah, dia jadi mahal. Itu beza ni. Benda-benda dunia bila dia banyak, maka jadi murah. Kereta banyak sangat, murah lah kereta tu. Barangkali beli 2, percuma 3 barangkali. Bila barang melebihi kehendak, maka dia menjadi murah. Tapi tidak ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, dia tetap mahal. Orang tu lagi banyak ilmu, lagi mahal dia dengan ilmu yang dia ada. Itu sifat ilmu. Allah jadikan sifat ilmu itu, dia akan berharga. Dan sepakat ulama' bahawa tidak boleh kita buat ibadat tanpa ilmu. Bahkan al-ilmu muqaddamun al-ibadah. Ilmu itu mesti menjadi muqaddimah pada ibadat. Kalau orang tu nak sembahyang tapi ilmu tak ada, tak sah sembahyang dia. Kena tahulah mana fardunya, mana rukunnya, mana sunatnya. Dia nak ambil wuduk tanpa ilmu tak sah. Maka ilmu itu menjadi suatu muqaddam, permulaan kepada setiap ibadat yang nak dijalankan. Sebab itu kata Syekh Ibn Qadir, orang yang berusaha mencari ilmu dan bersabar dalam mencari ilmu, maka akhirnya dia akan menjadi orang yang dicintai oleh syariat. Sebab makin dia faham ilmu, maka dia pun nampak syariat yang perlu dijaga. Dulu tuan-tuan tak peduli aurat-aurat ni, dah belajar, kita pun jaga syariat, jaga aurat. Kadang-kadang kat rumah pun hati-hati, bimbang takut ni sepupu sepapa datang. Dulu tak peduli. Ni rumah saya kan, suka saya nak pakai macam mana. Hari ni tak. Kita tahu bahawa rumah kita mungkin dimasuki oleh orang yang ada hukum hakam tertentu auratnya, ipa duai kita dan sebagainya. Ya, kita mula jaga syariat dan mencintai syariat. Kalau dulu tutup aurat ni macam beban, hari ni tak. Tutup aurat ni satu keindahan dalam hidup. Tutup aurat cara untuk menjaga maruah hidup. Sampai peringkat dia menjaga syariat dan syariat mencintainya. Waktu itulah bila orang betul-betul junjung syariat, maka Allah pun datang dengan kelembutannya. Dia pun nampak kesan-kesan dia melaksanakan syariat dalam hidup dia. Semenjak saya ni kalau buat rezeki cari halal, saya nampak berkat. Semenjak saya tutup aurat ni, saya rasa tenang. Ya, kelembutan Allah mula datang, rahmat. Yang Allah janji kepada kita, siapa pun yang benar-benar mematuhi syariat, maka apa kata Allah Ta'ala? Yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Allah akan jadikan dia kiflain. Apa itu kiflain? Allah beri dia 2 jaminan. Kata kiflun, jaminan. Allah akan beri pada setiap yang menjaga syariat dengan kiflain, dengan 2 jaminan. Apakah 2 jaminan tersebut? Min rahmatihi, iaitu 2 jaminan daripada rahmat Allah. Yang pertama di dunia, rahmat Allah di dunia. Yang kedua, rahmat Allah di akhirat. Akhirnya kita lihat bagaimana orang beriman yang jaga syariat, Allah muliakan dia. Tentu orang yang tak jaga syariat, lihat bagaimana kehinaan akhir hidup dan kesudahan hidup dia. Oh, saya tak boleh syariat, makan, minum, cara berbelanja. Lihat kesudahan dia. Dan saya suka kalau tuan-tuan baca kisah-kisah orang yang langgar syariat ini dan kesudahannya. Baca kisah baik orang kafirnya atau orang Islamnya yang cuba langgar syariat. Ni ada seorang pelakon langgar syariat. Dia punya cara hidup tu, dia rasa dia tak mati. Akhirnya Allah pun timpakan ujian padanya dengan kena kanser. Berakhir dengan kematian yang tragis. Yang asalnya dia suka, dia nak buat apa? Dia nak berzina, orang tegur, dia kata itu hak dia, sekian-sekian. Dia buat aksi-aksi yang tak layak bagi orang yang masih lagi kata di Islam. Tapi bila Allah datangkan penyakit kanser, akhirnya dia tak mampu lagi berbangga dengan maksiat yang dia buat dulu. Habis. Baca kisah-kisah orang kafir yang kaya-kaya tu, macam mana kesudahan dia, dengan skandal tu, dengan skandal ni, dengan tekanan perasaan itu dan ini. Lihat, tiada rahmat Allah di dunia untuknya. Kata orang beriman. Bila saya katakan Allah kata Allah menjamin kepada kiflaini min rahmatih,
ada dua jaminan rahmat Allah. Pertama, kata ulama, rahmat di dunia. Akhirnya walau susah bagaimana orang beriman, nampak tenang dia, nampak redha dia, nampak kuat dia, nampak pasrah dan bergantung daripada Allah, dan lihat kesudahan yang baik. Kita lihat kesudahan yang baik, husnul khatimah. Apatah lagi akhirat kelak. Dan Allah kata juga selain daripada dua jaminan itu, dunia akhirat, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, Allah akan sentiasa berikan kepadanya panduan dalam kehidupan dia. Ada je masalah, dia nampak panduan dia, dia ada cahaya yang Allah beri. Maka ini kesan orang yang menjunjung syariat. Maka datang Allah dengan kelembutannya. Maka di antara kelembutan Allah, rahmatnya. Antara kelembutan Allah ialah cahaya kepadanya, yang akhirnya akan membawa kepadanya kemakrifatan. Bawa makrifat yang ini benar-benar kenal Allah, dan dipakaikan kepadanya pakaian yang khusus baginya, sebagai golongan yang tersayang di kalangan yang tersayang. Maksudnya apa beri pakaian makrifat? Inilah kesan ilmu, dan inilah kesan syariat. Daripada ilmu dan syariat datang makrifat. Makrifat bukan sunyi daripada ilmu dan syariat. Kalau seorang mendakwa dia ahli makrifat, ilmu tak ada, syariat tak ada, itu bukan dia makrifat. Itu orang yang sesat. Kan makrifat datang sesudah ilmu dan syariat. Yang memahami syariat dan dipahami dengan ilmu, bukan hawa nafsu atau kebiasaan. Bukan kita fahami syariat, orang buat macam tu, kita buat macam tu. Zaman kecil tak apalah, kita semayang ikut orang, doa ikut orang. Sampai masanya kita tak boleh semayang ikut orang. Kau tak sama je kalau saya ikut orang dengan tak lain. Kan ini kamu belajar dan kamu tahu. Dan bila orang tu tak ada, kamu dapat buat benda yang sama. Kita kan zaman-zaman kecil tu, kita ikut mak kita, ayah kita. Macam kita tengok anak-anak kita hari ni, dia semayang ikut kita. Tapi kita jangan suka macam tu, seronok. Dia belum lepas lagi tanggungjawab kita, sehingga kita ajar dia. Kenapa abah solat macam ni? Kenapa kena berdiri dulu? Kenapa kena rokok? Kenapa kena i'tidal? Ini dinamakan rukun solat. Ini dinamakan sebagai hayat solat. Ini ab'ad solat. Ini perkara yang sunat dibuat sebelum solat. Ini ketika solat. Ini selepas solat. Semuanya dia kena buat atas pengetahuan. Memang hari ni kita seronoklah anak-anak kita ikut kita. Kita puasa, dia puasa tak makan. Tapi dia kena faham apa itu di syariat. Kita kena beritahu dia. Kena beritahu dia tentang tutup aurat. Jangan kita dah seronok sebab kita beli semua seluar panjang, semua tudung, maka kerja dia cuma pakai. Tak, kita kena bicarakan tentang aurat. Walaupun di rumah kita tak ada selai pun seluar pendek. Misalnya dia beli semuanya panjang belakang. Dan anak-anak perempuan kita semua tudung. Dan cara kita bila nak ikut kita, semua kena pakai seluar panjang. Bukan anak lelaki kita wajibkan pakai kopiah. Tapi dia perlu faham kenapa dia buat macam tu. Kalau dia tak faham, tunggu dia remaja, tertanggal semuanya. Ini dulu ni kau ni rajin ikut ayah kau kuliah ni. Kau rajin ikut ayah kau solat ke masjid. Mana pergi? Sebab dia tak diberitahu apa yang patut dia buat. Sebab tu ada orang masa kecil buat anak ke masjid, bila besar anak tak ada. Kenapa? Sebab kita tak fahamkan dia apa fungsi masjid. Fungsi masjid ni bukan sebab ikut ayah. Dan bila di mana dia besar, dia dah tak perlu ikut ayah dia, maka dia pun kelain. Di situ dia tak faham, dan di situ kita gagal memahamkan dia. Kalau kita berjaya memahamkan dia, kalau satu hari nanti kita tak pergi lagi kerana tua, kerana sakit, anak kita akan terus pergi. Bagi demikian juga cucu, sebab semuanya dia ajar dengan ini, bukan kebiasaan. Kita selalu cakap jangan buat ibadat secara kebiasaan. Saya biasa ke masjid sebab ayah ajak, itu kebiasaan. Biar dia faham sendiri. Atau kita buat umrah ada mutawih. Mutawih ni dia punya panduan untuk kali pertama. Lepas tu dia suruh kita buat sendiri lah, supaya kita belajar. Tak, saya ikut mutawih je Ustaz. Tak, itu takkan sempurna. Sehingga kamu buat sendiri, maka datang kesempurnaan. Maka bila nak buat sendiri, mesti dengan ilmu. Maka kita mula ada ilmu dalam ibadat tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ya, bila kita tuan-tuan jaga syariat, menuntut ilmu, pasti ujian Allah, dunia kita hilang. Sebagai income kita berkurangan, mungkin sebagian sahabat kita hilang.
Sebab kita dah berubah ada ilmu dan ikut syariat. Maka kata Syekh Abdul Qadir, jangan berduka cita dengan dunia yang luput. Kenapa? Kerana dunia itu milik Allah, akhirat juga milik Allah. Bila kamu dapat Allah, kamu dapat dunia dan akhirat. Allah kata, wahai hamba-ku, wahai anak Adam, dunia tu aku punya, akhirat itu juga aku punya. Dan kalau kamu punya aku, kamu dapat semuanya. Sebab itu bila kita hilang dunia kerana Allah, kerana kita jaga Allah, sebab kita menuntut ilmu maka hilang dunia, maka Allah akan ganti. Ada orang takut, Ustaz, bimbang ni boleh syok saya punya dunia ni, ataupun boleh terganggu dunia saya. Tidak. Kalau kita tuan-tuan melapangkan waktu untuk tuntut ilmu, melapangkan waktu untuk jaga syariat, memang Allah akan uji dunia hilang untuk tengok sejauh mana kita jujur, ikhlas, dan sejauh mana kita letakkan ini prioriti dalam kehidupan, kesibukan. Sebab kita dalam jadual hidup kita ada benda kita namakan prioriti. Ini sibuk kita, ini jangan kacau. Kalau orang kacau, kita akan kata saya sibuk. Sebab kita dah letak suatu komitmen. Siapa pun nak jumpa kita waktu itu, kita kata sibuk. Kalau orang nak jumpa saya lepas asar, saya kata saya sibuk. Sebab saya dah ada komitmen untuk ilmu. Contoh. Maka kita pun sama. Kalau nak jumpa kita maghrib, maaf, maghrib saya sibuk. Lepas isyak boleh. Kalau kita nak jumpa lepas subuh boleh. Subuh saya sibuk. Lepas duha boleh. Lalu kita letak komitmen. Yang benar, bila kita letak komitmen pada ilmu dan syariat, dunia akan hilang sebagai ujian. Namun yakinlah, apa pun yang hilang akan datang balik. Bukan dia akan datang lebih baik. Kita kalau hilang dunia kerana Allah, Allah ganti lebih baik. Allah akan beri apa yang lebih bermanfaat pada kita. Saat ni projek besar ni. Ni projek besar. Kalau lepas tu jadi projeknya kecil. Tuan-tuan, dunia ni Allah punya. Ingat selalu, dunia ni siapa punya? Allah punya. Kalau kita letakkan masa dengan Allah, maka masa kan Allah Ta'ala biarkan dunia kita hilang, melainkan Allah akan ganti dengan lebih baik. Kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita bagi satu analogi, ini kita ada kerja dengan orang, tapi sultan panggil, kita pun memang nanti kena buang kerja sekian-sekian. Tak. Kalau dia buang kerja, nanti sultan buang orang tu, nanti kamu jadi ketua. Mungkin. Kalau dia cuba buang kamu sebab kamu jumpa aku akan buat tindakan pada dia. Kalau kita ngadu ni, tuanku saya datang jumpa tuanku ni, kilang tu pecah saya. Tuanku pun keluarkan arah, kilang tu kena keluar daripada negeri, tinggal lain. Sebab ini negeri aku. Jadi kita dapat bayangkan analogi mudah. Apatah lagi kita jumpa dengan, atau kita letakkan masa kita, raja kepada sekalian raja. Malikul Muluk, yang Allah sebut dalam Quran, Maliki Yaumiddin, pemilik pada hari akhirat. Maliku kulli syai, pemilik pada semua perkara. Kenapakah kita takut bila kita bersama dengan Allah, menjalankan perintah Allah, kita hilang dunia? Allah yang punya dunia tu, dan Allah akan beri lebih baik, gantian lebih baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kelak, akhirat kelak, ketika mana orang beriman melintasi neraka, yang melintasi sirat. Kita tahu siapa pun akan melintasi neraka di kalangan orang beriman. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada di kalangan kamu melainkan akan melintasi neraka. Ada titian, kita panggil sirat. Titian sirat. Titian tu ialah sirat lah. Sirat tu titian, tapi kita ni cakap Melayu dan Arab. Titian sirat. Dia akan ada sirat, jambatan yang merentasi neraka. Ketika mana orang beriman lalu neraka berkata, cahaya imanmu menghilangkan kepanasan api neraka. Jus, kata neraka, jus maknanya lintaslah cepat, lintaslah atas aku, kerana cahaya imanmu memadamkan, meredakan jilatan api neraka. Maka ini adalah iman. Iman menundukkan api neraka. Keimanan Allah. Kerana api neraka tidak boleh menyentuh orang beriman. Tentang itu api neraka yang dahsyat. Demikian juga musibah dunia tidak boleh menyentuh orang beriman. Dengan maksud
Yang musibah itu berlaku zahirnya, tapi tidak hati. Kita melihat semua benda itu baik dalam kehidupan kita. Datanglah musibah sebesar mana, maka iman kita berkata ia baik. Dan ini negeri adalah negeri ujian. Ini negeri adalah negeri cobaan. Ini adalah negeri untuk aku mendapat darjat dan pahala di sisi Allah. Maka segala musibah dan ujian tadi reda dengan iman dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, demikian keadaan di dunia. Bila teguh iman seseorang dan batinnya akan berhubung dengan Allah, maka akan datang api kebencanaan. Nanti akan datang ujian Allah untuk berdiri di sepanjang perjalanannya. Perjalanan hati. Ini kita panggil perjalanan hati. Perjalanan menuju Allah bukan perjalanan kaki, perjalanan hati. Kita bukan berjalan kaki untuk dekat dengan Allah, tapi berjalan dengan hati. Dalam sepanjang perjalanan hati ini, ujian akan banyak, akan berlaku. Kerana semua ujian ini untuk kebaikan, untuk jadi kuat, untuk jadi lebih ikhlas, untuk jadi lebih berharap dan bergantung pada Allah, untuk merasakan perhambaan. Sedangkan kita kalau tak datang ujian, kita mungkin jadi Fir'aun, Haman, sombong. Maka ujian pun datang, kita pun merendah diri, supaya kita rasa kita lemah. Lalu kita berpaut pada janji Allah, kita berpaut pada keimanan dan keyakinan kita pada Allah. Lalu kita kembali bangun atas ujian-ujian tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, datang api mujahadah, lalu berdiri dalam perjalanan para murid. Baik, orang yang nak dekat dengan Allah pula, maka selepas ujian-ujian yang kita sebut tadi, maka datang ujian mujahadah. Macam mana? Tuan-tuan, bila kita buat ibadat, kita mula ada ketidakseimbangan, menuntut kita mujahadah supaya dia kembali normal. Kita ada hari kita ibadat seronok, suka rela. Bangun subuh tak payah gerak. Ada hari malasnya nak bangun, jam loceng dah 8 kali kita tutup. Lah kita time jam kan, pakai telefon sekarang, pukul 4, 3.30 ni, 8 ni. Kita tahu bunyi ke-8 tu maknanya pukul 6 pagi tu. Jadi kita bermujahadah, kita tahu ni Allah. Ada hari saya kata memang suka. Semua orang beriman akan melalui benda itu. Ini yang mereka sebut sebagai futur, lemah. Dia akan ada benda itu, lemah. Tekanan ada, mesti ada tekanan. Siapa pun yang melakukan perjalanan hati ini, tekanan dia ada. Tekanan ini kalau orang tak dapat absorb dia dengan baik, dia tergelincir terus. Tapi orang tahu cara untuk mengatasi tekanan dengan bermujahadah, dengan konsep mujahadah yang betul, yang jitu, maka dia dapat ubah emosi dia balik jadi baik. Tentang para sahabat, kita ambil contoh. Tuan-tuan duk tengok zaman di mana mereka dah menang dalam peperangan. Tengok zaman penindasan mereka di kota Mekah. Tengok, hampir mereka berputus asa, tapi mereka mujahadah. Ini Khabbab bin Arab. Ya Rasulullah, sampai bila kita diuji macam ni? Ala tad'un lana, ala tanstansiru lana. Tak boleh ke Tuhan doakan biar lepaslah ujian ni? Tak tahan dah, biar Allah tolong kita. Pasal tengok bagaimana wajah Khabbab bin Arad. Wajahnya, ya, ujian yang begitu dahsyat. Kita baca kisah dia bagaimana Ummu Ammar, tuan dia ambil besi panah tak kepala. Bawa tak kepala tekak sampai pingsan. Tu belum cerita pukul belasah. Kemuncaknya Ummu Ammar, kerana Khabbab ialah hamba kepada Ummu Ammar, dan dia seorang tukang besi yang paling mahir buat pedang di kota Mekah. Bila dia memeluk Islam, maka dia dihukum teruk. Sampai kemuncaknya ambil besi panah, tak kepala ni, sampai rebah. Tentang kita kalau letak striker tak kepala, rasa macam ni. Itu ujian mereka dapat, sehingga datang rasa macam lemah mereka. Datang mengadu pada Nabi SAW. Tapi Nabi beri contoh mujahadah. Dia berkata, Khabbab, orang dulu, sebagai mereka ditanam tubuh mereka dan digergaji kepala, terbelah dua. Sebagai mereka pula dicakar dengan cakar besi, sehingga memisahkan daging dan tulang mereka, dan mereka tidak berganjak. Tak berganjak. Nabi beri contoh lebih besar pada itu untuk Khabbab bermujahadah. Maka Khabbab dia, maka terhasil mujahadah, semangat. Tetapi bila kita lemah, kita kena dengar cerita yang bersemangat.
untuk datang balik mood semangat kita. Yang lemah ni benda biasa. Cuma bila orang tak dapat menangani sifat lemah, dia mungkin tergelincir jauh. Kita kalau terjatuh, tergelincir dekat-dekat tak apa, bangkit, bangun balik. Tapi ni dengan gelincir tak bangun-bangun, terus kena slip disc terus sekali, terus tak bangun-bangun, tak jumpa dah kita dia. Mana pergi ni? Orang yang dulu bersungguh-sungguh, mana pergi dia ni? Itulah cerita mujahadah. Sebab dia dah dibaliki dengan mood yang tidak baik dan dia tidak mampu mengatasinya, maka dia jatuh. Semoga datang balik mujahadah tadi. Tak ada cara lain. Saya datang mujahadah ni kembali dengan jujur, maka dia akan kembali menjadi murid yang baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dan sang hamba itu akan diambil oleh api mujahadah itu apa yang sisa dari usia di dunia dan pandangannya pada manusia, maka dia akan menggunakan masa yang masih ada, walaupun pada tempoh yang terakhir. Dan bagaimana dia menjauhkan dirinya daripada pandangan manusia, walaupun dia mengharapkan pandangan manusia. Sedang iman yang sempurna pula akan mengatakan kepadanya, dan ketika itu imannya berbicara, wahai hamba mukmin, silakan berlalu, sila teruskan perjalanan ini. Sesungguhnya cahayamu telah memadamkan jilatan panasku, yakni segala ujian dunia, segala fitnah dunia telah dipadamkan oleh cahaya keimanan yang benar. Tentu kalau benar iman kita, maka kita dapat memandangkan fitnah dunia dalam hidup kita. Akhirnya kita ada harta tapi tak terfitnah, kita ada pangkat tapi tak terfitnah, kita ada anak isteri tapi tak terfitnah. Ketika mana orang lain ada benda ni dan terfitnah, bagaimana Allah ingatkan orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu dan harta kamu daripada ingat Allah. Ternyata orang beriman ini berjaya. Iman menjadikan kita tak terfitnah dengan dunia. Datanglah dunia macam mana kita tak terfitnah. Datang bentuk yang haram, maka iman kita dapat menolaknya dengan kuat. Datang bentuk yang halal, maka iman kita dapat menapisnya dengan baik, sehingga jadikan halal itu membantu dia buat ibadat. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, ni'mal malus salih lil abdis salih. Sebaik-baik harta bila berada di tangan orang soleh. Walau harta ni sifat dia, kalau dia ada kat tangan, dia boleh rosak. Boleh rosak. Fitnahnya kuat, tapi orang di iman, dia akan mengislahkan lagi. Ada satu kisah zaman dulu. Ada orang ni kaya, yang dia adalah seorang pembantu, bagilah gaji lebih kurang, bagi rumah buruk, duduk dengan bini dengan anak. Orang kaya ni duit banyak, tapi Allah uji dia dengan penyakit, tak gembira. Dia dengar pekerja dia ni, yang tukang kebun ni, gembira bergelak ketawa dengan bini dengan anak-anak. Cemburu dia. Dia ni gaji tak berapa sen, tapi boleh gembira, boleh ketawa. Aku ni duit banyak, nak ketawa pun payah, nak gembira pun payah. Maka dipikir macam mana dia nak rasa gembira. Dan dia tengok pekerja yang saya tengah gaji rendah, dia duduk rumah lebih kurang, tapi gembira. Ketawa dia sentiasa dengar kat telinga orang kaya ni. Maka dia pun berhajat, biarlah orang ni, biar dia lah kaya, barulah dia gembira. Ya, dia kaya, bukan saya. Saya macam kaya-kaya pun tak gembira buat apa. Maka dia berikan hartanya pada orang miskin. Dia beri sikit, dia beri sikit-sikit lah beri. Bila beri, untuk malam-malam berikutnya, ketawanya tak berapa banyak lah. Lepas tu dia beri lagi, ketawanya mula selang-seli, macam tak berapa nak ada. Kemudian dia beri lagi, tak dengar ketawa. Senyap. Dia limpah ke memang tak ada ketawa. Akhirnya untuk hari berikutnya, orang miskin datang jumpa dia. Tuan, saya pulangkan semua harta pada tuan. Kenapa? Sebab harta ni bila datang rumah saya, hilang ketawa kami. Fitnah. Kami dah tak jadi ketawa. Tuan ambil balik, sebab saya nak hidup macam dulu, saya boleh ketawa. Tuan lihat harta tadi, sebagian mereka tak dapat kawan. Fitnah. Itulah kalau rumah kita beli TV 60 inci, tu tak bercakap sama-sama ni, dia fitnah. Tu baru TV, belum benda lain, semua ada telefon, senyap belaka.
Isteri tak cakap dengan suami, suami tak cakap. Kalau nak cakap kena SMS, WhatsApp, baru dilayan. Tidak, jangan, dia tak layan. Itu fitnah. Tapi ada orang beriman, dia boleh kawal fitnah. Keluarga ni semua ada satu telefon, tapi semua siap seorang ada telefon, tapi dia boleh kawal fitnah. Okey, telefon tak tepi ni, kita masih masa makan, masih bercakap, tak tepi. Okey, sekarang boleh main telefon, dia boleh kontrol. Tidak terfitnah. Dia ada sahabat macam biasa. Tengok orang-orang ni dia kawal, Allah pelihara dia kerana iman dia. Maka iman memadamkan cahaya fitnah dunia. Dunia bukan sekadar tak boleh lalaikan dia, tak boleh fitnahkan dia, tidak boleh menjatuhkan dia. Sama seperti api neraka tadi yang berkata pada orang beriman, sila lalu atasku, cahaya imanmu telah menenggelamkan kemarahan apiku. Maka cahaya iman itu akan meredakan, memadamkan fitnah dunia dan juga kejahatan dunia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lagi dunia panah-panah yang jadi tidak akan membahayakannya lagi dunia panah-panah yang menghujani tembok bentengnya, sebab dia ada benteng keimanan. Benar orang ada iman, lihat bagaimana dia menguasai dunia, bukan dunia menguasainya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ghaghimatun. Siapa yang niatnya cuma akhirat, maka Allah Ta'ala akan susun kehidupannya, dan Allah akan jadikan dalam hatinya kaya, dan Allah akan datangkan dunia kepadanya hina. Dunia itu datang dengan keadaan hina. Dunia tak boleh nak sombong depan dia. Dunia itu datang menghinakan diri depan orang ni. Tuan-tuan kita bila iman betul, dunia akan datang pada kita dalam keadaan hina. Maksudnya kita akan kontrol dia, bukan dia kontrol kita. Kita akan kontrol. Kita nak solat, kita pun telefon tak tepi je, tak ada urusan kita. Saya nak solat. Kita nak dengar khutbah, saya tak ada urusan dengan telefon. Lihat bagaimana kita berjaya jadikan dunia itu hina. Masuklah Messi, apa tunggu lepas solat Jumaat kita baru cerita. Lepas saya menuntut ilmu baru kita cerita Messi apa awak tulis. Ini saya sibuk. Itu keutamaan. Ini saya Messi tak jawab, kenapa? Sebab saya solat. Messi tak jawab, saya sedang menuntut ilmu. Kita letak hujah yang kuat. Lain kali jangan Messi saya waktu saya menuntut ilmu, saya takkan jawab. Jangan Messi waktu saya menunggu dalam masjid, saya takkan jawab. Ini orang-orang yang berjaya menjadikan dunia itu terhina, mengikut peraturannya, bukan dia ikut peraturan dunia. Inilah dia kekuatan ilmu dan syariat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.